Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Untuk makluman Yang Berhormat, IMF pun tidak pernah menyatakan Malaysia mengalami masalah ekonomi yang mengakibatkan negara muflis. Sebaliknya, mereka yakin dengan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada akhir April tahun ini, IMF telah menyuarakan keyakinan bahawa KDNK negara bagi tahun ini akan berkembang pada kadar 5.75%. Kalau kita bandingkan indikator ekonomi Malaysia dan Sri Lanka, adalah jelas bahawa ekonomi kita jauh lebih kukuh berbanding Sri Lanka. Jadi kemungkinan untuk negara berangkap seperti Sri Lanka amat nipis. Tapi soalan yang berhormat tadi ialah mengenai pengurusan kewangan negara kita. Kerajaan memang perlu terus menguruskan kewangan negara secara berhemah dan mengawal tahap hutang dari segi kemampuan. Soalannya kenapa kita tidak terus meminjam juga kalau boleh untuk membantu rakyat mungkin dibangkitkan, kerana terdapat pihak yang membandingkan kadar hutang kepada KDNK Malaysia di tahap 63%, sementara negara maju seperti Jepun mempunyai kadar hutang sebanyak 263% daripada KDNK, manakala jiran kita Singapura mempunyai kadar hutang 133% daripada KDNK. Sebenarnya kebolehan sebuah negara meningkatkan jumlah pinjamannya bukanlah bergantung semata-mata kepada nisbah hutang kepada KDNK, tetapi faktor yang paling penting adalah kemampuan keberhutangan ataupun dengan izin debt affordability dan juga kemampanan hutang ataupun debt sustainability. Jadi nisbah bayaran khidmat hutang ataupun dengan izin debt service ratio kepada hasil bagi Malaysia telah mencapai 16.3% pada tahun 2021 dan berdasarkan bajet tahun ini dijangka melebihi 18%. Ini bermakna bagi setiap RM1 hasil kerajaan hampir 20 sen digunakan hanya untuk pembayaran faedah ataupun bunga hutang dan tidak mengambil kira pun keupayaan untuk membayar balik jumlah pokok pinjaman kerajaan. Jadi dengan keupayaan negara untuk menambah tahap keberhutangan yang adalah terhad sebenarnya berbanding dengan negara lain. Nisbah debt service ratio kalau kita banding dengan negara maju, UK 6.6%, Amerika Syarikat 5.2% dan Jepun 4%. Di samping itu, nisbah peratusan cukai kepada KDNK untuk Malaysia adalah pada sekitar 11%. Ini peratusan cukai kepada KDNK, iaitu lebih rendah berbanding dengan Filipina, Thailand dan juga Singapura. Filipina lebih kurang 18%, Thailand 17%, Singapura lebih kurang 13%. Secara purata, nisbah peratusan cukai pada KDNK bagi negara OECD, negara maju lebih 33%. Jadi ini bermakna walaupun ekonomi negara semakin pulih pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menjana hasil tambahan yang sewajarnya untuk kita menambah penambahan hutang kita, Yang Berhormat.